Dalam usaha menangani penularan wabak COVID-19 di Sarawak, pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah menubuhkan 13 pusat kesiapsiagaan dan tindak balas krisis. Baik, untuk perkembangan lanjut, kita bersama Muhammad Azizi Rahim di RTM Kuching. Azizi. Baik, terima kasih Zehra di Angkasa Puri. Berikutan 6 kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sarawak hari ini. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN sekali lagi menasihatkan orang ramai yang mengalami simptom seperti demam, batuk, selesema dan sesak nafas segera menghubungi Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Krisis CPRC atau Jabatan Kesihatan Bahagian. Menerusi kenyataan, JPBN memberitahu 13 CPRC telah diwujudkan di seluruh negeri. Di Kuching, 2 CPRC dibuka masing-masing CPRC Kuching dan boleh dihubungi di talian 082 443 248 serta Pusat Kawalan Bencana PKB Kuching di talian 082 248 864. Penduduk di Serian boleh menghubungi PKB Serian menerusi talian 082 872 331. PKB Semerahan di talian 082 672 101, sementara talian PKB Sri Aman 083 320 230, PKB Betong 083 472 360 dan Sarike 084 652 815. PKB Sibu boleh dihubungi di talian 084 345 862, PKB Kapit 084 796 264 dan PKB Mukah 084 873 302. Penduduk di Bintulu pula boleh menghubungi 086 315 235, manakala penduduk Miri boleh menghubungi PKB di talian 085 410 722 dan PKB Limbang di talian 085 211 726. Di Kuching, seorang cedera selepas terbabit kebakaran melibatkan 4 kediaman di Kampung Tabuan Melayu dan Tabuan Tengah kira-kira pukul 9.48 pagi tadi. Mangsa cedera di bahagian kaki akibat terpijak serpihan kaca ketika menyelamatkan barang-barang milik jirannya. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Menurut Ketua Bomba Zon Kuching, Penguasa Kanan Bomba 1, Henry Ardin Mansyah, kebakaran melibatkan 4 rumah dengan 2 daripadanya musnah 100%, manakala 2 lagi terbakar 60%. Setakat ini punca masih dalam siasatan, cuma syaki adalah disebabkan oleh penggunaan bebal elektrik yang berlebihan lah. Itu mungkin kemungkinan yang besar, tetapi masih lagi dalam siasatan kami. Beliau menyatakan demikian di lokasi insiden. Sementara itu, salah seorang mangsa, Siti Hafizah Kasdi, memberitahu beliau mendengar jeritan anaknya di ruang tamu ketika sedang mandi dan segera keluar menyelamatkan diri serta anaknya keluar daripada rumah yang marak dicilat api. Kami dapat ngaman lain lah, kami just dapat ngaman anaknya tak ke Ibang terus. Kami minta bantuan penduduk kampung je, penduduk kampung minta bantuan bomba lah. Operasi pemadaman dilakukan dengan bantuan 3 jentera bersama kekuatan 30 pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tabuan Jaya, BBP Petrajaya dan BBP Padungan. Kerajaan negeri akan terus menyokong sebarang aktiviti berkaitan seni silat termasuk Rumpun Silat Sarawak bagi memastikan seni mempertahankan diri itu terus dipelihara dan dimartabatkan. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, sokongan itu termasuk pembinaan 12 gelanggang silat yang mewakili 12 wilayah di negeri ini. Jelasnya gelanggang bernilai RM800,000 setiap satu itu akan dibina secara berperingkat selaras kedudukan silat yang kini menjadi salah satu acara sukan berprestij seperti Sukan C.
Selain itu, seni silat juga berupaya melahirkan barisan pemimpin yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Ini kerana ilmu seni mempertahankan diri itu memiliki ciri-ciri kepribadian mulia seperti taat kepada ibu bapa dan guru serta berusaha untuk menyumbang kepada pembangunan tanah air. Datuk Patinggi Abang Johari berucap demikian pada majlis perasmian Perhimpunan Guru-Guru Silat Rumpun Silat Sarawak di Kuching. Turut hadir Presiden Rumpun Silat Sarawak Haji Muhammad Hanif Ali. Sektor perladangan kelapa sawit dan lada hitam khususnya di Sarawak akan diberi tumpuan memandangkan industri itu kini berdepan pelbagai kekangan seperti jumlah pengeluaran rendah, ketidakketentuan harga pasaran serta tenaga buruh yang tidak konsisten. Menurut Timbalan Menteri 2 Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Willy Mongin, pihaknya kini sedang meneliti semua perkara diperlukan untuk membantu para peladang kecil dari aspek pengeluaran dan pemasaran. Kita di Sarawak ini permasalahan dan kekangan yang kita ada adalah daripada hasil pengeluaran per ekar tidak begitu memberasangkan. Jadi kita akan melihat apakah perkara sebenar yang menyebabkan pengeluaran itu begitu rendah. Dalam pada itu, kementerian juga sedang melihat semula jenis-jenis bantuan yang perlu disalurkan kepada pengusaha-pengusaha tanaman tersebut. Juga kita ingin melihat apakah bantuan-bantuan yang harus diberi dan disambung kepada pengusaha-pengusaha ini. Sebab apabila Kerajaan Pakatan Harapan memerintah mereka menarik balik subsidi ini untuk penanaman semula sawit dan mereka gantikan dengan pinjaman dengan agrobank dan tidak ramai pekebun-kebun kecil kita yang mampu untuk membuat pinjaman. Justeru beliau memberi komitmen untuk memastikan segala isu berkaitan industri perladangan di Sarawak akan diketengahkan dalam agenda kementerian. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Sumbangan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP bagi Parlimen Puncak Borneo. Pada majlis yang berlangsung di Pusat Khidmat Puncak Borneo Kuching pagi tadi, seramai 16 kelab dan persatuan dari kawasan Puncak Borneo telah menerima bantuan MRP berjumlah RM224,000, manakala 10 orang kurang upaya OKU turut menerima bantuan kerusi roda baharu. Limbang bakal alami pembangunan lebih baik merangkumi pelbagai aspek dengan adanya gandingan 3 wakil rakyat dari kawasan itu. Mereka ialah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail selaku Adun Bukit Kota, Paulus Palu Gumbang, Adun Batu Danau dan Ahli Parlimen Limbang yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah. Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yakin kerjasama itu mampu membawa lebih banyak pembangunan terutama kemudahan asas dan keperluan penting seperti bekalan air dan elektrik, pendidikan, pelancongan serta pertanian. Jelasnya dengan pelantikan Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah sebagai Timbalan Menteri Pengangkutan, pelan pembangunan untuk Limbang juga akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dengan pelantikan beliau sebagai Timbalan Menteri Pengangkutan, bertambah lagi lah keupayaan kita untuk membangunkan daerah kita ini dalam pelbagai segi. Beliau ditemui pemberita di lapangan terbang Limbang selepas menyambut kehadiran Hasbi Habibullah ke kawasan itu. Mengulas mengenai isu pengangkutan melibatkan Malaysia dan Brunei Darussalam, Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang berpendapat perlu ada rundingan antara kedua-dua negara khasnya isu atau perkara melibatkan kepentingan awam. Beliau percaya Hasbi Habibullah berupaya menyelesaikan sebarang isu melibatkan laluan Sarawak Brunei. Tanggungjawab bidang persekutuan. So dengan adanya pelantikan beliau di peringkat persekutuan, kita berharap perkara ini dapat kita selesai dengan baik untuk kebaikan kedua negara. Atas kepercayaan itu, Hasbi Habibullah berikrar akan menggalas amanah sebaik-baiknya dalam usaha membawa pembangunan kepada rakyat khasnya di Limbang. Dan saya agak terkejut juga diberikan yang bahagian Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Jadi insya-Allah saya akan mencubalah melaksanakan. Sekarang ni dah ada tiga tier. I have to work at the national level. Kerja di peringkat juga kita bersama dengan negeri dan juga dengan kawasan saya lah, Parlimen Limbang. Sekian sahaja sumbangan berita dari Sarawak. Terus bersama Zehra di Angkasa Puri. Silakan Zehra.